wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Adipah binti Hassan Nur Hadi. Orang biasa panggil saya Dip. Berumur 35 tahun dan berasal daripada Terengganu. Sekarang saya bekerja sebagai pegawai tadbir diplomatik dan berkhidmat di Kementerian Pendidikan. Saya didiagnos sebagai kanser limfoma atau lebih dikenali sebagai Hodgkin lymphoma. Dan ketika saya dapat tahu yang saya dapat kanser tu, waktu tu saya berumur dalam 21 tahun, baru habis belajar dekat Universiti Putra Malaysia lah. Dan simptom-simptom yang saya dapat adalah sebelum saya habis belajar lagi lah, masa final year. Waktu tu banyaklah sebenarnya simptom yang saya dapat. Sebagai contoh, batuk yang berterusan, dan demam yang sekejap-sekejap, waktu malam je demam. So itu adalah simptom-simptom dia lah. Dan batuk yang berpanjangan tu sehingga nafas saya berbunyi, dan saya cepat penat lah waktu tu. Dan saya punya berat badan pun waktu tu sangat turun secara mendadak, daripada 55 hingga 42 kilo, kalau tak silap pada waktu itulah. Dan pada saya dapat tahu yang saya diagnos kanser waktu tu, dah tahap 4. Dan saya punya kanser tu dah affected saya punya paru-paru lah waktu tu. Dan doktor pun dah tengok, dia dah affected lung saya. Dan waktu tu memang confirm stage 4 lah. Okay, waktu mula-mula yang kita tahu dapat kanser, waktu tu semasa nak ambil report lah daripada hospital KL, waktu tu nak tukar report kepada hospital yang lain sebab dah habis belajar ke waktu tu. Jadi saya decide untuk nak bertukar hospital lah. Tapi masa waktu saya pergi ke hospital HKL waktu tu, doktor dan pakar lah yang datang untuk observe saya punya condition. Dan waktu tu doktor kata condition saya tak berapa okey. Dan waktu tu saya kena masuk CCU lah di hospital HKL. Dan setelah masuk HKL CCU, doktor advise untuk saya buat biopsi dahulu untuk dapatkan sampel, yang mana sampel tu akan confirmkan saya sama ada saya dapat kanser atau tidak lah. Dan 2 hari selepas tu, lepas biopsi dah dijalankan, doktor inform yang memang saya diagnos kanser lah, lymphoma kanser. So selepas pada tu saya telah dinasihatkan oleh doktor untuk melakukan kemoterapi lah. Kemoterapi dilaksanakan di Hospital Ampang. Jadi saya daripada Hospital HKL, saya akan bergerak ke Hospital Ampang waktu tu. Jadi waktu di Hospital Ampang, saya pula diperjelaskan lagi lah apa step ataupun langkah-langkah untuk buat kemoterapi. Yang first kali saya akan buat 7 cycle kemoterapi lah. 2 cycle tu BICOP escalated, dan 4 cycle lagi tu kemo harian, itu kemo APVD. Jadi 1 cycle kemo tu ada 2 kali kemo. So saya dah laksanakan dalam, kalau totalnya dalam 12 kali lah kemo yang saya pernah lalui. Cuma ubat tu yang berlainan lah. Cuma yang 2 cycle yang pertama tu ubat yang sangat kuat. Kemo BICOP escalated tu sangat kuat lah. So kita kena stay dekat hospital selama 2 bulan. Dan habis pada 2 bulan tu saya sambung dengan kemo ABVD. So itu adalah kemo yang sedikit slow sikit dan diboleh-boleh hari lah waktu tu. Okay, untuk cabaran ni memang banyak sebenarnya, tapi dia akan pergi stage by stage lah. Cabaran yang Dip sendiri alami waktu simptom tu sendiri pun sangat mencabar sebenarnya. Tapi insyaAllah slow-slow kita dah dapat. Contohnya macam waktu simptom tu sendiri pun kita banyak kerap batuk, yang tak sihat, banyak skip
kelas lah waktu tu, dengan keadaan kita yang tidak sihat, kita pergi appointment dekat klinik, hospital semua. Jadi benda tu akan memberi sedikit sebanyak impact lah untuk diri kita, dan perception orang terhadap kita ni tak masuk kelas lah, and then akan mengganggu pelajaran waktu tu. Tapi alhamdulillah, sebab kita rasa diri kita kuat waktu tu untuk lawan sakit tu. Jadi memang alhamdulillah memang selesai lah waktu belajar, walaupun simptom-simptom waktu tu memang sangat mencabar lah, dengan demam, batuk, tak cukup tidur, dengan keadaan diri yang tak sihat tu. Jadi waktu tu alhamdulillah keluarga pun sangat support, bagi semangat lah, kata secepatlah, sikit lagi, nak habis belajar sikit je lagi. So waktu tu alhamdulillah arwah ibu pun bagi semangat yang kental lah waktu tu. Dan waktu saya terima anugerah ni lah, anugerah sebagai sakit kanser waktu tu, ia sangat mencabar waktu kita nak terima ubat tu lah. Terima ubat, ramai orang tanya macam mana sebenarnya kemo ni, adakah masuk dalam mesin ataupun adakah bagi ubat atau sebagainya. Tapi saya nak perjelaskan sini, sebenarnya kemo ni tak ada rasa apa pun, cuma kita akan rasa mual. Dia terdiri pada tertakluk pada diri sendiri punya keadaan badan lah. Kalau kita kuat, insyaAllah kita tak ada apa-apa kesan yang buruk sangat lah. Sebagai waktu saya dulu, saya nak share, saya mengalami muntah-muntah lah, muntah-muntah, kadang-kadang demam. Bila demam je, doktor kata pantau secukupnya lah, untuk kita make sure yang kita ni okey daripada demam. Demam ni sebenarnya sebab infection kuman dalam diri kita. Bila kita buat kemo, sepatutnya kita tak boleh infection lah. Jadi waktu kemo tu, kita biasa masa masuk ubat drip tu, dan ubat tu adalah ubat kemo. So kita duduk kat katil, kita drip macam biasa. Sebenarnya tak ada apa pun sebenarnya, semua okey. Kemo, kita akan menjalani kemo tu dalam sehari. So kita akan rest selama 3-4 hari untuk kita betul-betul imun kita naik. So waktu tu kita akan hadapi beberapa cabaran. Antara cabarannya muntah, tak larat, demam, cirit-birit. Itu sajalah waktu yang kita buat rawatan tu. Cuma pemakanan pun kita kena jaga. Pemakanan tu sebenarnya penting sebab dia menentukan kita punya imun. Kadang-kadang kalau kita makan benda yang tak sihat pun tak boleh juga. Kadang-kadang kita makan benda yang kita tak tahu ada infection ke, kuman ke, sebab imun kita dah lemah. Bila kita kemo, imun kita dah lemah. Jadi kita kena jaga yang part tu, jangan kita bagi demam. Jadi jaga pemakanan, jaga kebersihan waktu tu, especially dekat hospital. Jaga kebersihan tu, jaga pemakanan. Dan waktu habis kemoterapi pun sama. Pemakanan tu sangat penting lah, pemakanan. Saya dulu sebenarnya berpantang 2 tahun. 2 tahun saya berpantang semata-mata saya nak sihat. Sebab apa? Sebab saya berpantang 2 tahun, saya akan lebih ada potensi untuk hidup 20 tahun lagi. Jadi kita berkorban sekejap lah. Kata lain, kita berkorban sekejap. Maksudnya masa tu doktor pun advise untuk makan benda yang bergelegak atas dapur je. So saya akan makan benda yang bergelegak atas dapur je. Sayur ke, ayam ke, ikan ke, semua bergelegak atas dapur saja. So benda-benda bakar, benda-benda yang fresh tak boleh makan. Benda-benda yang tak bergelegak atas dapur memang kita tak makan. Dan contohnya macam nak makan buah boleh, tapi buah tu make sure kita akan buka kulit supaya kita tak kena infection lah. So anggur buka kulit. Nak makan apa lagi, benda-benda yang rare, jambu pun boleh makan, buang kulit supaya bersih lah. Dan sebenarnya lepas kita buat kemoterapi ni, doktor memang ada advice kita akan hadapi beberapa long effect lah, macam contohnya kesan-kesan yang berpanjangan. Sebagai contoh, doktor akan pesan awal-awal, dia akan sebagai contoh, imun kita dah tak sama dengan orang. So cabaran kita waktu tu, kita sebenarnya dah tak sama dengan orang normal. Walaupun kita sihat, nampak sihat, tapi kita tak sama dengan orang normal sebab kita punya imun dah rendah. Jadi jangkitan kuman tu mudah kita dapat. Sebagai contoh, orang ni demam, tapi
kita akan jangkit dengan dia dengan cepat sebab kita imun kita dah rendah. Jadi dan demam kita tu lagi teruk daripada orang ni sebab ada orang normal ni dia ada antibody dia yang masih kuat. Kita dah kurang kuat lah sebabnya kita dah alami kemoterapi dan long term effect lagi kita akan rasa penat. Tapi benda tu kita boleh kata sebenarnya kita boleh slow untuk bina balik. Lepas kita dah sihat kita boleh buat macam-macam sebenarnya. Tapi waktu yang kita betul-betul mencabar tu waktu yang kita betul-betul nak sihat dulu, nak keluar daripada kepompong kanser tu dulu. Selepas kita buat kemoterapi tu, lepas sihat alhamdulillah semua okey. Dan waktu lepas kemoterapi tu, ya saya memang ada tolak tawaran untuk bekerja lah untuk waktu tu. Memang kita dah habis belajar, mesti kita nak kerja betul tak? Jadi waktu tu saya memang dah apply untuk kerja. Tapi apa nak buat waktu tu memang terpaksa tolak lah sebab saya nak utamakan diri saya dulu, kesihatan saya dulu. Saya betul-betul sihat tu barulah saya akan start balik untuk kerja. Jadi alhamdulillah waktu 2013 saya dah habis treatment 2011. 2013 saya cuba apply pegawai tak bidang diplomatik. Alhamdulillah rezeki dapatlah sebagai pegawai tak bidang diplomatik. Dan waktu tu pula latihan dia pun sangat mencabar lah. Cuma kita kena tahu limit diri kita. Kita kena tahu kat mana kita punya capability kita. So waktu tu lah kita kena advise diri kita. Kita kena jaga pemakanan kita, kena jaga segala-galanya lah untuk kita sihat. Selepas kita dah berkeluarga, sebagai contoh bagi mana-mana yang dah berkeluarga lah, waktu tu saya sebenarnya tak ready lagi. Waktu tu memang tak ready untuk dapat anak lah sebab saya tahu condition saya macam mana. Saya risau komplikasi pada anak lah waktu tu. Tapi doktor pun advice, dia kata kalau anak ni adalah rezeki, tak semestinya kalau you buat kemo tak akan dapat anak. Ada sesuatu tu saya ada dengar macam tu. Ada orang cakap kita dah buat kemo, kita potensi untuk dapat anak tak ada ataupun kurang. Memang saya rasa benda tu medical side lah mungkin. Tapi rezeki tu Allah semua tetapkanlah. Kalau ada rezeki adalah. Cuma waktu tu saya fokus kepada diri saya dulu. Saya cari kekuatan diri saya dulu. Saya betul-betul cari kerja yang stable dan betul-betul saya rasa bersedia. Alhamdulillah saya dah ada anak seorang lah setakat ni dan berumur 8 bulan. Alhamdulillah sihat walafiat dan tak ada apa-apa komplikasi. So waktu tu saya rasa alhamdulillah Allah tu dah bagi cukup lah untuk saya. Dan kesihatan yang baik sekarang ni selama 14 tahun lah saya rasa. Daripada 2011 saya diagnose kanser sampailah sekarang 2025. Keluarga tak pernah tinggalkan saya, tak bagi sokongan kat saya. So dan jangan risau juga bagi siapa-siapa yang dah terkena ataupun macam yang Allah uji ni. Sebenarnya kita ada satu community yang sangat memberikan kita support. Kita ada persatuan kanser, kawan-kawan kita tu sebenarnya yang akan memberikan support kepada kita. Kadang-kadang ubat dia takkan bagi kita sembuh. Dia akan bagi kita, akan bantu kita untuk kadang tahan sakit, tapi untuk sembuh tu kita sendiri yang akan rasa. Maksudnya kita sendiri yang akan create itu. Maksudnya kita bukan, kalau kita kuat, insya-Allah kita akan boleh sembuh. Kalau kita tak kuat, tak ada apa yang boleh buat kita sembuh lah. So advice saya, jangan risau, jangan takut. Bila kita dah diagnose kanser tu, cabaran mana pun kita boleh hadap selagi mana kita kuat, psikologi kita kuat, mental kita kuat. Jangan risau, kita ada ramai lagi kawan-kawan yang sama dengan kita, yang seperjuangan dengan kita. Okay, support daripada keluarga setakat ni alhamdulillah. Daripada mula yang dia kena kanser tu, arwah mak waktu tu ada lagi lah. Arwah mak, abah pun ada. Abah bagi kita semangat lah. Sebab waktu tu abah cakap kita masih muda lagi, insyaAllah ada potensi untuk sihat. Jadi waktu tu masa saya kena pun arwah mak masih ada.
dan arwah datang jaga dekat hospital lah. Tapi waktu tu pun saya kalau boleh tak nak lah orang jaga. Sis kita pun boleh bangun, boleh makan sendiri, boleh pergi toilet sendiri. So tak ada apa-apa masalah pun waktu tu. Even kemo pun kita boleh bangun lagi lah sebenarnya. Jangan ada perception yang kita kemo je, kita terlantar ke hospital. Tapi tak pun sebenarnya. Kita boleh jadi lebih kuat daripada tu lah. Jadi support adik-beradik pun ada datang. Kerana kita nak makan apa pun kita boleh bawa boleh masakkan. Jadi kita dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayangi kita lah, keluarga. Dan alhamdulillah sekarang saya pun dah ada seorang anak, dan suami pun sangat memahami lah keadaan saya dan bagi support Syahda. Walaupun waktu-waktu sebelum-sebelum ni pun suami faham saya punya karena ataupun kita punya perhatian tu macam mana. So kadang-kadang orang sakit ni sensitif sikit. Dia sensitif sikit tu seolah kita ni nak attention sebenarnya. Kita nak cakap kita ni saja nak memanja. Tapi kadang-kadang kerana tu membuatkan dia orang rasa penat tau, cakap kadang-kadang stres. Tapi saya nasihatkan sabar. Kita sebenarnya nak attention je lah. Kita sensitif ni sebab kita pernah rasa sakit. Jadi saya harap ahli keluarga ataupun suami, orang terdekat faham situasi atau faham condition orang kanser ni macam mana. Dia sebenarnya dia tak perlukan ubat, apa-apa ubat pun. Dia sebenarnya tak perlukan apa-apa suplemen yang betul-betul khusus ke. Tapi kalau kita nak ambil, boleh ambil. Cuma mental, psikologi, yang itu yang first thing yang kita kena jaga. Sebab itulah orang terdekat kita, family kita kena ada sentiasa di sisi kita lah. Untuk tak semestinya family kita pun ada peer support, yang community yang betul-betul sama seperjuangan kita pun sama. Dia boleh bagi kata-kata semangat kat kita lah. Dan alhamdulillah sekarang ni saya pun dikelilingi orang yang baik-baik lah, yang sentiasa bagi support. Ada kawan-kawan, cari kawan-kawan yang betul-betul boleh membantu kita, yang boleh share dengan kita, yang boleh memberikan kita inspirasi. Kita dengar daripada pengalaman-pengalaman orang. Itu lebih membantulah kepada kita sebenarnya. Instead of kita cari benda-benda yang lain lah. Untuk kehidupan sekarang, alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur lah. Sebab sekarang ni saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayangi saya. Saya dah ada seorang anak yang comel, dan suami saya yang sangat memahami lah. Dan frankly speaking lah, saya cakap kehidupan saya sebelum ni dan sekarang ni adalah lebih baik daripada yang sebelum ni. Dan alhamdulillah juga kalau condition dekat di pejabat, contohnya sebagai saya bekerja pun bukan yelah, kadang-kadang tugas-tugas yang diberikan pun agak tough untuk saya. Tapi alhamdulillah bos-bos saya pun, majikan sangat memahami. Dan sebenarnya ia terpulang kepada diri kita sendiri juga. Kalau kita rasa kita kuat, kita boleh hadapi berbagai rintangan pun sebenarnya. Jadi buat masa ni saya sangat bahagialah dengan keluarga saya sekarang, dengan kawan-kawan saya yang dikelilingi dengan orang yang sangat-sangat baik. Dan kalau dari segi kerja pula, setakat ni okey, alhamdulillah. Saya boleh lagi hadapi dengan baik lah. Jadi persekitaran semua okey. Cuma jaga kesihatan, jaga makanan, itu kita sendiri yang kena jaga untuk diri kita juga. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita kena lebihkan sikit. Atau kita rasa kita nak bersukan, kita boleh bersukan, tapi kita kena tahu limit kita di mana. Limit kita di mana, ataupun kita kena tahu capability kita. Jadi jangan push sangat. Kalau kita nak sihat boleh, tapi sihat yang betul-betul yang kita mampu buat tu sihat lah. Saya mula-mula mengenali Kenwork melalui mantan pensyarah saya lah, Profesor Masnah dulu.
yang juga pensyarah saya waktu saya belajar dululah. Jadi bila saya dah diagnose kanser, Prof Maznah ajak saya untuk sama-sama menyertai Persatuan Kanser ni. Jadi masa saya mula-mula join tu, saya baru tahu yang sebenarnya ramai orang yang seperjuangan dengan saya, sama dengan saya, kudrat seperti saya juga yang ada dalam satuan tu. Jadi kita ni bila kita berjumpa dengan geng-geng kita, jadi kita lebih seronok untuk bercakap, untuk kita berkongsi, untuk bertanya. Jadi kita tak rasa janggal. Jadi itulah pentingnya sebenarnya kalau kita dah dapat, sebagai contoh kita dapat kanser, kita pergi di saluran yang betul supaya kita dapat release kita dapat kongsi semacam-macam lagi sebenarnya. Jadi lepas saya dah join kanser Kenwork ni, banyak benda yang saya dapat, ilmu pengetahuan saya dapat kawan, saya dapat tips-tips gaya hidup sihat, dan saya pun boleh sertai banyak program yang Kenwork anjurkan lah. Program-program fun-fun pun ada, jangan risau. Sebabnya benda tu lah yang akan memberikan kita positive vibes untuk kita nak menjalani hidupan yang lebih sihat dan lebih berkualiti lah sebagai seorang pesakit kanser. Jangan segan untuk kita melabelkan diri kita sebagai sakit kanser. Sebenarnya kita kena bangga. Sebab apa? Sebab Tuhan tu bagi sesuatu tu kepada insan-insan terpilih saja, bukan saja-saja. Sebab dia tahu kita ni kuat. Sebab itulah dia bagi kat kita. Jadi jangan segan, jangan malu, sebab kita ni adalah orang yang antara orang yang kuat, yang diberi kudrat, dia dipilih untuk dapat anugerah ini. Jadi bila saya dah join Cancer Network sebagai Kenwork lah, saya happy dan saya juga sangat terhutang budi lah dengan orang-orang rakan-rakan, especially pada Prof Maznah lah, yang memperkenalkan saya dan memberikan saya banyak lah semangat ataupun ilmu-ilmu yang begitu penting yang boleh saya jadikan sebagai panduan sebagai pesakit kanser ni. Buat rakan-rakan seperjuangan ataupun yang baru tahu ataupun baru diagnose kanser, pesanan tak adalah saya kata saya ni orang muda sangat, tapi waktu saya terima ataupun saya diberi title sebagai pesakit kanser tu, waktu tu saya umur dalam 20 tahun. Jadi bagi rakan-rakan saya yang masih muda, yang boleh berpotensi lagi untuk sihat walafiat, jadi macam orang biasa. Jangan takut, jangan segan untuk melabelkan diri sebagai pesakit kanser. Jangan takut untuk terima kenyataan yang kita ni diduga sebagai pesakit kanser. Sebenarnya itu adalah satu anugerah. Bagi saya itu adalah anugerah. Ada hikmah sebenarnya. Allah tu nak bagikan kita dugaan ni sebenarnya. Kadang-kadang bila kita fikir balik, kita one time nanti kita akan fikir balik. Sebenarnya ada sebab Tuhan nak bagi kita sesuatu istimewa ni. Sebab kita adalah insan terpilih. Dan saya rasa kalau terkena pada diri adik-adik ataupun kakak-kakak yang sekarang ni, kita sama-sama boleh muhasabah diri. Kita cuba cari solution, cari penyelesaian dia. Bukan kita nak cari salah diri ataupun salah atau punca sakitku, kenapa kita sakit, kenapa dan siapa buat aku sakit. Tak, kita fokus pada diri sendiri. Kita boleh bina balik kekuatan diri kita sendiri. Selepas kita dah kuat, kita dah sihat walafiat, kita pula akan bagi semangat tu pada rakan-rakan yang lain. Kita yang muda ni lah yang boleh memberi semangat kepada anak-anak muda yang lain supaya kita lebih potensi lah untuk menjalani hidup-hidup yang akan datang. Jadi pesanan buat kawan-kawan semua, jangan takut, jangan rasa terbeban ataupun jangan rasa down apabila kita dah diduga macam ni. Sebenarnya masih ada ramai lagi orang yang seperjuangan dengan kita, yang mampu,
hidup yang lebih berkualiti pun selepas pada tu. Hidup yang lebih baik pun sebenarnya. Okey, itu pesanan Dip lah kepada semua semua yang terima, yang menghadapi situasi yang sama, dan juga yang sihat-sihat semua pun sama. Jaga kesihatan, jaga pemakanan, jaga diri.